Pada tahun 1414 Masihi, pengislaman Raja Melaka pertama iaitu Megat Iskandar Shah yang dikenali dengan Parameswara antara bukti Islam mula bertapak di tanah Melayu. Keislaman beliau menyebabkan Islam mula tersebar ke seluruh Melaka kerana para pembesar dan rakyat jelata ikut serta memeluk agama Islam. Baginda mempelajari Islam daripada para ulama dan pendakwa yang datang ke Melaka pada ketika itu, dan istana dijadikan sebagai salah satu tempat mempelajari ilmu. Ilmu pendidikan Islam pada ketika ini amat diraikan dan sentiasa berkembang kerana para pembesar saling menggalakkan antara mereka dan juga mendorong rakyat untuk ikut sama. Pada kurun ke-14, para pedagang Arab dan India beragama Islam datang ke tanah Melayu dan menjadi pelopor bagi pendidikan tidak formal serta membina sekolah-sekolah pondok. Antara institusi yang digunakan sebagai pusat dakwah dan melakukan aktiviti keilmuan ialah rumah, masjid, surau dan juga istana. Pembelajaran di surau dan masjid adalah pada sebelah malam kerana guru dan jemaah bekerja pada waktu siang. Pendidikan Islam menjadi lebih sistematik apabila wujudnya institusi sekolah pondok. Berhampiran sekolah ini terdapat rumah tuan guru dan juga asrama pelajar. Yuran tidak dikenakan ke atas pelajar, namun mereka yang berkemampuan digalakkan menghulurkan derma bagi memajukan sekolah, dan bagi mereka yang kurang berkemampuan, kebiasaannya mereka akan membawa beras atau pakaian sebagai buah tangan kepada guru. Pengajaran yang diajarkan pada ketika ini ialah tajwid Al-Quran, huruf-huruf Jawi yang memudahkan penduduk tempatan mengenal huruf-huruf Arab dan memudahkan pembacaan Al-Quran. Pendidikan di Melaka semakin pesat berkembang apabila menjadi pusat pengajian ilmu fiqh, tauhid, tafsir, sejarah, tasawuf dan juga falsafah Islam. Kaedah pembelajaran yang digunakan adalah kaedah hafalan, dan seseorang itu dikatakan tamat pengajian setelah khatam 4 atau 5 kali kitab yang dipelajari. Pada tahun 1511 Masihi, kedatangan Portugis ke Melaka menyebabkan bermulanya zaman kegelapan bagi bangsa Melayu, seterusnya memberi kesan terhadap pendidikan. Kedatangan mereka ke alam Melayu ini bertujuan untuk memusnahkan pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam selain motif politik dan juga ekonomi. Dasar laissez-faire dibawa oleh Inggeris iaitu pewujudan 5 jenis sekolah, termasuklah sekolah agama madrasah. Fahaman Kristian dimasukkan dalam pendidikan di sekolah secara halus bagi menyebarkan Kristian di tanah Melayu. Namun, penjajah tidak berjaya menukar akidah orang Islam, sebaliknya mengganggu perjalanan sistem pendidikan Islam dengan berdiam diri tanpa membuat perkembangan ke atas pendidikan tersebut. Kegiatan dakwah dilakukan secara senyap bagi mengelakkan tentangan daripada penjajah. Pada tahun 1854, sekolah Al-Quran mula berubah corak apabila diambil alih oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris. Sekolah-sekolah agama diberikan bantuan sekiranya melaksanakan pelajaran membaca, menulis dan mengira di samping belajar agama, dan sekolah ini dijadikan sekolah Melayu pada sebelah pagi bagi mempelajari mata pelajaran tersebut. Meskipun begitu, perkara ini tidak memberi kesan kepada pendidikan Islam tersebut. Malahan, terdapat ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke luar negara seperti Patani, Mekah dan Mesir bagi memperoleh pengajian yang lebih tinggi. Para graduan yang berpengajian tinggi ini akan membuka institusi-institusi yang lebih tinggi dikenali sebagai pondok apabila mereka kembali ke tanah Melayu. Ekoran daripada penubuhan sistem pondok tersebut, pada abad ke-19, kaum muda telah menubuhkan sistem madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi dengan kemudahan bangunan sekolah, asrama, tempat rekreasi dan pejabat pentadbiran. Ianya juga bertujuan untuk bersaing dengan sekolah vernacular Inggeris dan sekolah vernacular Melayu yang mana kurikulumnya bersifat kebaratan dan juga sekular. Sistem madrasah ini juga adalah kesan daripada gerakan Islah yang berlaku di Universiti Al-Azhar.
Para pelajar Melayu yang kembali ke tanah Melayu membuat perubahan terhadap sikap orang Melayu supaya memahami Islam secara lengkap, dan Syekh Al-Hadi adalah antara tokoh yang terlibat. Terdapat 3 madrasah yang terawal dibina, iaitu Al-Madrasah Al-Misriyah, Madrasah Iqbal dan Madrasah Al-Hadi. Sebelum kemerdekaan, 3 penyata pendidikan telah ditubuhkan, iaitu Ordinan Pelajaran 1952, pelajaran agama Islam menjadi sebahagian kursus-kursus pelajaran di Sekolah Bantuan Kerajaan. Kemudian pada tahun 1956, penubuhan laporan Razak menjelaskan bahawa sekolah yang mempunyai tidak kurang daripada 15 orang murid beragama Islam, mata pelajaran pendidikan Islam adalah di bawah peruntukan kerajaan. Terakhir adalah Ordinan Pelajaran 1957. Sekolah yang memiliki pelajar Muslim lebih daripada 15 orang wajib mengadakan kelas agama Islam sekurang-kurangnya 2 jam seminggu. Setelah kemerdekaan, keadaan pendidikan adalah semakin berkembang disebabkan oleh perundangan dan syur kerajaan yang diubah serta perubahan berlaku hampir setiap tahun. Pada tahun 1957, Ordinan Pelajaran kedua ditubuhkan, namun perbelanjaan pelajaran agama Islam masih belum dibuat yang menyebabkan pengurusan tidak sistematik. Setelah 2 tahun kemudian, Sukatan Pendidikan Agama Islam yang pertama disusun dan diterima oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Tahun berikutnya, perkara perbelanjaan dinyatakan secara terperinci dalam syur penyata Abdul Rahman pada tahun 1960, yang mana pelajaran agama Islam ditanggung oleh Kementerian Pelajaran. Bagi Akta Pelajaran 1961, diwajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan yang mempunyai 15 orang murid Muslim atau lebih untuk mengadakan pendidikan agama Islam 2 jam seminggu. Akta ini berkuat kuasa pada tahun 1962. Di samping itu, terdapat guru khas bagi subjek ini dan jaminan pembelajaran adalah selama 11 tahun. Sukatan Pendidikan Islam pada tahun 1959 tidak berubah sehinggalah tahun 1967. Sukatan disusun semula oleh sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada Kementerian Pelajaran, Kolej Islam dan sekolah-sekolah agama kerajaan negeri. Pada bulan April di tahun yang sama, sukatan diterima oleh Majlis Raja-Raja serta disiarkan di Warta Kerajaan dan ianya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Berdasarkan perubahan yang dibuat, penambahan sukatan pendidikan Islam berlaku di sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada tahun 1979, Jawatan Kuasa Kabinet telah membuat kajian ke atas dasar pelajaran dan mengeluarkan satu laporan menyeluruh berkaitan dengan aspek pendidikan. KBSR digubal pertama kalinya pada tahun 1983 dan KBSM digubal pada tahun 1989, iaitu setelah 6 tahun pelaksanaan di sekolah rendah. Subjek elektif juga ditambah dalam KBSM, iaitu tasawur, pendidikan Quran Sunnah dan pendidikan Syariah Islamiyah. Penggubalan KBSR dan KBSM ini menjadikan pendidikan Islam wajib diambil dalam peperiksaan. Matlamat ketiga-tiga sukatan kurikulum adalah berbeza dan penambahan subjek juga berlaku di setiap sukatan. Sekian.